Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik Hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes pilihan anda, dan waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai. Hari ini, 21 April 2022, kita masih lagi berada dalam tempoh lapor dan bayar cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Bagi anda yang menerima pendapatan penggajian, iaitu pekerja yang menerima gaji dan layak dipotong cukai menerusi potongan cukai bulanan PCB, anda sememangnya telah layak untuk dikenakan cukai pendapatan. Namun, tahukah anda bahawa cukai pendapatan juga dikenakan ke atas perniagaan ataupun profession yang menerima kemasukan wang ke dalam akaun bank individu, termasuklah peniaga-peniaga online, YouTubers, Insta-famous, influencers dan mereka yang membuat paid review dan juga yang lain-lain yang berkaitan. Jadi hari ini dalam program Klinik Cukai, kita nak kongsikan, kita nak bincangkan tentang pengenaan cukai ke atas perniagaan online ini. Bagaimana kiraannya, macam mana nak tentukan, dan bersama-sama dengan kita pada waktu ini, tetamu kita Encik Muhammad Afiq Alias yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Shah Alam. Assalamualaikum Encik Afiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Natasha. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Baik, okey Encik Afiq. Ya, saya. Membantu. Okey. Topik kita pengenaan cukai ke atas perniagaan online. Pertama sekali dah tentunya pendengar kita nak tahu apa yang dimaksudkan pengenaan cukai ke atas perniagaan online ni. Perniagaan yang macam mana, berapa lama, apa syarat-syaratnya secara asasnya. Silakan Encik Syafiq. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Natasha. Okey. Pagi ni kita akan kita borak sempoi-sempoi saja. Okey, sebenarnya tak ramai yang sedar. Apabila mereka menjalankan aktiviti sama ada perniagaan atau perkhidmatan online, mereka sebenarnya tidak terkecuali daripada dikenakan cukai pendapatan. Tidak kiralah sama ada anda merupakan seorang social media influencer yang membuat paid review, sokongan jenama ataupun yang berniaga di media sosial. Sekiranya anda memperoleh pendapatan daripada aktiviti tersebut, anda perlu lapor pendapatan kepada hasil, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri lah, dan seterusnya membayar cukai pendapatan. Walau bagaimanapun, perniagaan online ini kelihatan seperti satu kerja yang santai dan ada yang melakukannya secara suka-suka ataupun part-time. Tetapi ia sebenarnya dikategorikan sebagai profession. Jadi, jika anda terlibat dengan perniagaan online, pastikan anda lapor pendapatan anda. Sama seperti mereka yang makan gaji, sekiranya anda melaporkan pendapatan kepada hasil, anda juga boleh menuntut perbelanjaan perniagaan yang layak serta menerima bayaran balik sekiranya ada. Baik, itu dia secara asasnya yang dimaksudkan dengan pengenaan cukai ke atas perniagaan online. Okey, dan secara lebih terperinci lagi Encik Syafiq, kan tentang perniagaan online yang dikenakan cukai ni, perniagaan yang bagaimana? Adakah perniagaan kuih-muih pun kena cukai? Yang ni jual kosmetik contohnya kena cukai? Ataupun ada jenis-jenis yang tersendiri? Silakan Cik Afiq. Okey. Cukai pendapatan ke atas perniagaan online bukan suatu perkara yang baru sebenarnya. Hasil, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri, melayani cukai pendapatan perniagaan online sama seperti cukai pendapatan perniagaan offline ataupun konvensional, di mana pendapatan suatu perniagaan layak dikenakan cukai setelah mengambil kira semua perbelanjaan yang layak dibenarkan dalam perniagaan dan pelepasan-pelepasan cukai yang layak dituntut oleh para peniaga tersebut. Masih ramai juga peniaga online ini yang tidak membayar cukai jualan masing-masing walaupun menjalani sejumlah pendapatan yang boleh dikenakan cukai. Keadaan ini mungkin dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuk peniaga tidak mempunyai maklumat ataupun pendedahan yang betul atau mereka mengambil mudah tentang perkara hubungan cukai.
Dan pendapatan online ini bukan sahaja pendapatan yang diterima daripada jualan produk, tetapi termasuklah pendapatan yang diterima oleh Insta-famous ataupun influencer melalui IG review. Pendapatan Insta-famous dan mana-mana perniagaan secara online yang dibayar kerana melakukan gift review ataupun perkhidmatan melalui platform digital adalah tertakluk kepada pengenaan cukai pendapatan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi, bagi peniaga online ataupun Insta-famous atau individu yang mengenakan bayaran bagi review yang mereka buat di platform digital seperti Instagram, Twitter dan sebagainya, pendapatan yang diterima itu adalah layak dikenakan cukai. Baik, dan kalau kita lihat pun sekarang ni semakin ramai kan yang menjadi Insta famous kan ya. TikTok famous. Ya, betul puan. Famous belaka lah. Dia bukan artis je famous sekarang ni. Kan ya. Mereka yang popular di media sosial ini juga kalau kita lihat menjana pendapatan yang memang cukup besar lah ya buat paid review dan sebagainya. Jadi ramai yang nak tahu ni berapa sebenarnya kiraan pendapatan minimum bagi individu yang menjalankan perniagaan online ini yang perlu mendaftar nombor cukai pendapatan mereka. Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Mesti ramai yang tertanya kan, berapakah pendapatan saya untuk saya lakukan cukai? Bercakap tentang pendapatan minimum ini, untuk melayakkan individu membayar cukai, layanan cukai kepada mereka yang mempunyai pendapatan perniagaan online adalah berbeza jika dibandingkan dengan mereka menerima gaji setiap bulan. Bagi individu yang makan gaji, mereka layak dikenakan cukai apabila pendapatan pengajian tahunan yang diterima adalah melebihi RM37,333 selepas potongan KWSP ya. Itu adalah pendapatan tahunan, bukannya pendapatan bulanan. Daripada mereka yang mempunyai potongan PCB iaitu potongan cukai bulanan. Berbeza pula dengan individu yang menjalankan perniagaan online, di mana tiada pendapatan minimum yang ditetapkan kepada perniagaan tersebut untuk mendaftar nombor cukai pendapatan. Anda perlu ingat bahawa keuntungan yang diperolehi daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian ataupun profesion adalah merupakan pendapatan yang layak dikenakan cukai, termasuk sebarang bentuk perniagaan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak berkuasa dikenali sebagai ekonomi bayangan. Pengenaan cukai bagi peniaga online sama sahaja seperti peniaga konvensional di mana hasil menasihatkan untuk anda mendaftar nombor cukai pendapatan dan seterusnya melaporkan pendapatan kepada hasil walaupun anda rugi pada tahun tersebut. Ramai sebenarnya yang takut untuk lapor pendapatan perniagaan online kerana katanya hanya dapat untung kecil sahaja. Jangan risau. Hasil tidak akan terus mengenakan cukai ke atas keuntungan tersebut semata-mata. Tetapi cukai yang hanya dikenakan selepas mengambil kira semua perbelanjaan yang layak dibenarkan dalam perniagaan dan pelepasan cukai yang layak dituntut oleh peniaga tersebut. Jadi, pastikan anda menyediakan akaun untung rugi untuk buktikan pendapatan yang diterima sekiranya diminta oleh hasil. Perlu diingatkan juga, tidak semua pendapatan daripada punca perniagaan dikenakan cukai. Pengiraan cukai adalah bergantung kepada kadar cukai. Macam tu. Ya, jadi tak perlu risaulah untuk peniaga-peniaga online ni. Mungkin ya baru berniaga dan sebagainya, keuntungan belum dapat lagi contohnya. Mungkin dah 2-3 tahun. Betul puan. Ya berniaga. Tapi tak apa, boleh daftar dahulu dan yang paling menarik sekali adalah boleh dapat khidmat nasihat ya daripada pegawai-pegawai di LHDN itu sendiri untuk pastikan yang mana perlu yang mana kena cukai ataupun sebaliknya. Baik, dan kadar cukai untuk perniagaan online pula. Ada beza ni, ada yang meniaga individu, ada yang meniaga syarikat. Syarikat pula ada macam-macam jenis syarikat katanya. Jadi macam mana? Adakah pengenaan cukai itu sama ataupun berbeza, Encik Afiq? Okey, ramai yang agak confused Apa maksud individu dan syarikat? Encik Afiq, saya ada syarikat. Macam mana? Adakah kadar saya tu di rate individu ataupun di syarikat? Jika anda enterprise, anda adalah individu dan syarikat adalah senyam berhad. Okey? So jawapannya tidak. Kadar cukai bagi perniagaan online untuk individu dan syarikat adalah berbeza.
Bagi perniagaan online yang dijalankan oleh individu, kadar cukai pendapatan adalah di antara 0% sehingga 30% bagi tahun taksiran 2021. Bagi syarikat pula, kadar cukai pendapatan adalah di antara 17% sehingga 24%. Itu yang dikenakan tahulah. Untuk maklumat yang lebih lanjut berkenaan kadar cukai ini, anda boleh merujuk ke di portal rasmi kami di www.hasil.gov.my dan buat carian kadar cukai. Di situ kami sediakan table daripada income pendapatan anda kosong sehinggalah pendapatan anda melebihi 2 juta. Okey, jadi kalau kata anda tengok jadual yang disediakan oleh pihak LHDN ni mungkin lebih senang, lebih jelas lagi untuk anda melihat di manakah posisi ataupun kedudukan anda untuk menjadi pembayar cukai ya. Jadi cukup mudah tadi macam Cik Afiq cakap tadi, kalau individu dia enterprise, dia individu. Maksudnya anda dah berdaftar syarikat dan masih lagi dalam title enterprise, maksudnya mewakili individu lah, dan kalau ada sendi berhad maksudnya syarikat ya. Kalau kita tengok dekat sini jadual yang diberikan ni, kadar cukai pendapatan individu taksiran 2021 ini, kalau pendapatan 5,000 ke bawah, 5,000 pertama tu kadarnya 0%. Betul Cik Afiq Betul. Jadi kalau kata pendapatan tu adalah capai dah 5,001 kan ya, hingga 20,000 lah kata dah capai dah sales tu. Dan kadar cukai dikenakan 1%, baru RM150. Betul ya macam tu bacaan dia? Betul. Kalau contohnya kalau kita ambil pendapatan andai katalah kan dalam masa setahun tu dia buat peniaga buat RM100,000. Sepanjang tahun RM100,000. Okey. Kalau kita tengok sini, RM100,001 sehingga RM250,000, kadar yang dikenakan adalah 24%. Tapi masih ramai confused. Encik Afiq, maknanya 24% daripada RM100,000 ke? Bukan. Cara dia macam ni. Kalau pendapatan kita RM250,000 lah. Jadinya RM100,000 yang pertama kita kali 24% dan RM150,000 berikutnya 24%. Kita akan dapat pengiraan dia. Jadinya dia sebenarnya nak dapat lebih mudah, tuan-puan perlu masuk ke website kami untuk melihat table kadar cukai kita. Lagi mudah. Ya, dan nampak dah kira-kira je tu. Cukup mudah ya. Dia ada bahagian-bahagian dia, pembahagian. Bukan darab terus formula dia. Okey, itu dia untuk kadar cukai bagi perniagaan online ini. Baik, untuk anda yang baru sahaja dengarkan kami dalam program Klinik Cukai pada waktu ini, kita bawakan topik tentang pengenaan cukai ke atas perniagaan online. Tetamu kita ada Encik Muhammad Afiq Alias, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Shah Alam. Dan ramai individu yang terlibat dalam perniagaan online ya. Sejak PKP ni lagi Encik Afiq lagilah. Kalau kita lihat ramai yang tak pandai berniaga pun tiba-tiba kena berniaga untuk kelangsungan hidup Betul. Ya, tapi betul puan. Dan kalau kita lihat mereka juga masih lagi ada di kalangan mereka ni takut, rasa risau ya untuk lapu pendapatan mereka disebabkan salah anggap ya tentang percukaian ini. Jadi Encik Afiq, kita nak minta kongsikan apa antara salah anggap peniaga-peniaga online ni tentang kewajipan mereka membayar cukai pendapatan. Sebenarnya dia tidak kiralah sama ada perniagaan anda untung atau rugi. Anda wajib melaporkan pendapatan perniagaan anda kepada hasil menggunakan borang B. Borang B ya, kalau borang BE untuk yang makan gaji, borang B untuk peniaga. Jadinya ada beberapa kesilapan atau salah anggap peniaga online berkenaan dengan kewajipan membayar cukai pendapatan ini. Antaranya macam ni. Saya bagi beberapa situation dan beberapa sebenarnya orang panggil mitos lah, yang ramai orang cakap macam ni. Yang pertama, kalau bayar zakat tak perlu bayar cukai. Banyak kali dengar macam tu. Kalau bayar zakat tak perlu bayar cukai. Jadinya sebenarnya saya memberitahu apa justifikasi dia lah. Bayaran zakat dan bayaran cukai adalah dua perkara yang berbeza. Untuk umat Islam, zakat adalah wajib dibayar. Manakala bayaran cukai adalah wajib di sisi undang-undang negara. Kalau anda bayar zakat, anda masih perlu hantar borang taksiran. Dan kalau anda tak hantar borang taksiran pula, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang. Faham yang di situ? Jadinya, itu salah anggap bagi zakat. Yang kedua pula,
Perniagaan yang rugi tak perlu hantar borang cukai. Betul ke Cik Afiq? Ramai tanya macam tu. Malangnya, masih ada peniaga yang tak faham ataupun kurang faham. Kononnya jika perniagaan mereka pada tahun tersebut mengalami kerugian, maka tak perlu hantar borang cukai pendapatan. Sebenarnya, lagi rugi kalau peniaga tak hantar borang B sebab kerugian yang anda peroleh tahun ini boleh ditolak dengan untung tahun hadapan. Macam tu. Kalau yang ketiga pula, kes yang ketiga, situasi yang ketiga, perniagaan online tak perlu daftar SSM dan lembaga hasil. Betul ke Cik Afiq? Sama ada anda berniaga di Instagram ataupun hanya berpejabat di rumah atau sewa premis perniagaan, ia tetap sebuah perniagaan dan perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan hasil. Itulah puan antara soalan-soalan yang biasa disalah anggap oleh peniaga-peniaga di luar sana puan. Itu dia ya. Salah anggapan kan kebanyakan masyarakat kita kan tentang pembayaran cukai ini. Jadi itu bukan seperti itu, tetapi di sebaliknya yang perlu kita ambil tindakan sebenarnya tentang melapor cukai pendapatan kita walaupun kita ni sebagai peniaga online. Baik, kita akan berehat seketika. Sekejap saja lagi nanti kita akan tanyakan pada Encik Afiq bagaimana pula untuk peniaga-peniaga online ni nak laporkan pendapatan mereka kepada pihak hasil. Kita berehat seketika, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Baik, kita kembali semula waktu ini dalam program Klinik Cukai bersama-sama Encik Muhammad Afiq Alias, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Shah Alam, dengan topik kita pengenaan cukai ke atas perniagaan online. Banyak yang dikongsikan tadi oleh Encik Afiq ya tentang peniaga-peniaga online ini. Jangan risau ya, cukup mudah sebenarnya, dan jika kita ada kekeliruan boleh terus sahaja bertanyakan kepada pegawai yang bertugas. Dan mereka peniaga-peniaga online ni dah memang nak mulakan langkah pertama melaporkan pendapatan mereka kepada hasil. Tapi macam mana caranya tu Cik Afiq? Lapor pendapatan tahun taksiran 2021 secara dalam talian menggunakan e-filing dan bayar cukai pendapatan menerusi bayar hasil bermula 1 Mac 2022. Jadinya, bagi yang mempunyai punca pendapatan perniagaan termasuk perniagaan online, pengajian dan pendapatan lain, anda perlu menghantar borang B sebelum 30 Jun secara manual atau 15 Julai secara e-filing. Jadinya, tuan-tuan dan puan ramai yang confuse, bukan borang BE. BE adalah borang makan gaji ataupun borang pengajian. Macam tu. Gunakan perkhidmatan dalam talian untuk lapor dan bayar cukai pendapatan di mytax mytax.hasil.gov.my. Walau bagaimanapun, bagi pembayar cukai baharu, pastikan anda daftar nombor cukai pendapatan terlebih dahulu untuk membuat e-filing. Setelah menerima nombor cukai pendapatan, step yang kedua, dapatkan nombor PIN untuk mewujudkan ID dan kata laluan e-filing. Dalam tempoh 3 hari bekerja, anda akan menerima 16 digit nombor PIN menerusi email berdaftar dengan hasil. Step yang ketiga, wujudkan kata laluan e-filing. Maknanya kita buat password lah puan ya. Dan step yang keempat, dan barulah anda boleh menggunakan e-filing. Pastikan anda pilih jenis borang dan tahun taksiran yang betul, iaitu EB. Bagi individu pemastautin yang ada punca perniagaan.
Selain melaporkan pendapatan anda bagi tujuan cukai, jangan lupa untuk menuntut pelepasan-pelepasan yang dibenarkan bagi tahun 2021 yang boleh dirujuk di www.hasil.gov.my. Pastikan lapor pendapatan anda dan simpan rekod perbelanjaan yang telah dituntut selepas pelepasan cukai. Ya, sebagai pelepasan cukai. Baik, cukup mudah sebenarnya sekarang ni semuanya online sahaja. Kalau anda login saja ke laman sesawan rasmi hasil tu, dah step dekat situ. Jadi kita follow sahaja dan nanti kita punya rekod dah ada dah kan untuk pelaporan cukai pendapatan kita untuk kita yang berniaga online ini. Okey, dan antara tip yang nak dikongsikan, Cik Afiq kata Cik Afiq nak kongsikan tip untuk pastikan urusan cukai bagi perniagaan online ni mudah mudah nak diuruskan. Sebab apa? Yang makan gaji senang kan, itu je, tetap tiap-tiap bulan. Kalau orang berniaga ni dia bertukar-tukar, berubah amount dia. Jadi bagaimana Cik Afiq? Apa tip tu? Okey, saya tahu pagi ni ramai peniaga-peniaga yang sedang mendengar live ini. Okey, saya memberi tips ini, kalau boleh anda tulis. Kerana ini sangat-sangat eksklusif. Kalau anda nak dapat ilmu ni, anda perlu datang ke cawangan ataupun anda perlu baca di website kita. Ramai yang beranggapan susah untuk menguruskan cukai, terutamanya bagi perniagaan, tetapi semuanya akan menjadi mudah jika anda amalkan beberapa tips urusan cukai seperti apa yang saya berikan sebentar lagi. Yang pertama, menyediakan penyata akaun dan penyata lain-lain pendapatan seperti pendapatan sewa, penyata sewa dan penyata komisen. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan ejen cukai bertauliah untuk menyediakan akaun jika perlu. Ejen cukai maknanya tax agent. Yang ketiga, menyimpan dokumen sokongan seperti resit insurans nyawa, resit derma, resit buku, resit zakat untuk tujuan tuntutan potongan, pelepasan dan rebate. Yang ketiga, simpan. Yang keempat, merujuk nota penerangan borang B sebagai panduan yang boleh dirujuk di www.hasil.gov.my. Maknanya di website kita ada nota penerangan yang menerangkan sedetail-detailnya apakah pelepasan, pendapatan berapa, kadar cukai, semua ada. Dan yang kelima, menyimpan semua rekod perniagaan dan dokumen sokongan untuk potongan, pelepasan serta rebate selama 7 tahun. Rekod perniagaan ini meliputi penyata akaun rugi, kunci kira-kira perniagaan serta rekod jualan belian stok resit, bil dan penyata bank. Segalanya mengenai perniagaan kita simpan. Dan ada yang penting sekali adalah untuk menghantar borang nyata pada tarikh yang ditetapkan, iaitu tarikh akhir penghantaran borang B adalah sebelum 30 Jun 2022 untuk borang manual dan 15 Julai 2022 untuk e-filing. Pastikan juga anda membuat pembayaran baki cukai jika ada dalam tempoh yang sama seperti mana anda perlu lapor pendapatan anda. Macam tu Puan. Itu tips yang akan memudahkan sebenarnya untuk peniaga-peniaga ni untuk melaporkan cukai mereka. Cukup mudah. Ada resit, simpan semua. Tak ingat tahun bila, tak apa, lebih baik simpan. Terus buat filing kan, cukup mudah. Ataupun dapatkan ejen cukai, itu lebih mudah. Mereka dah siap-siap dah buatkan untuk anda dokumen-dokumen yang perlu untuk melaporkan cukai anda. Baik, dan Cik Afiq, kita tahu kan kenapa agaknya mereka yang menjalankan perniagaan online ni perlu melaporkan pendapatan dan juga membayar cukai mereka. Ramai yang tahu, ramai yang tanya, kenapa saya nak kena lapor cukai Encik Afiq? Apa kelebihan saya lapor cukai? Okey, saya terangkan, saya kongsikan. Jika anda lapor pendapatan dan bayar cukai, ia boleh membantu anda untuk mengesahkan pendapatan yang diterima bagi sebarang urusan rasmi dan juga mudah untuk mendapatkan bantuan khas kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah kelulusan permohonan pinjaman kewangan termasuk tujuan pembelian rumah ataupun kenderaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, anda juga telah membantu kerajaan mentadbir dan mengurus negara serta membantu perbelanjaan pembangunan negara sama ada bagi tujuan keselamatan negara dan rakyat, kemudahan fasiliti awam,
perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kebajikan rakyat dan banyak lagi manfaat cukai untuk menikmati bersama. Kalau untuk yang lebih clear, sebagai contoh sekolah, jalan raya, kan, infrastruktur jalanan, macam contoh LRT, macam tu puan. Ya, banyak sebenarnya kemudahan-kemudahan yang akhirnya akan memberi kebaikan kepada tuan empunya badan ya apabila anda melaporkan cukai anda. Baik, secara ringkas kan dengan masa yang berbaki ini Encik Afiq, pesanan-pesanan buat semua pendengar-pendengar kita. Silakan. Okey, pesanan akhir macam tu untuk pagi ni. Ya. Sekali lagi seperti mana yang selalu dipesan oleh pegawai lembaga hasil, pegawai hasil, setiap kali bersiaran dalam program Klinik Cukai di Bernama Radio. Yang pertama, lapor pendapatan. Bagi individu yang masih belum hantar borang nyata untuk tahun 2021 menggunakan e-filing, lakukan sekarang. Di mana tempoh akhirnya adalah borang BE pendapatan pengajian sehingga 30 April. Dan ia dilanjutkan sehingga 15 Mei jika menggunakan e-filing. Maknanya tuan-tuan dan perempuan lagi beberapa hari saja nak tutup dah ni untuk borang BE. Dan untuk borang B pula, pendapatan perniagaan sehingga 30 Jun 2022. Dilanjutkan sehingga 15 Julai 2022 jika menggunakan e-filing. Itu bagi pelaporan pendapatan. Yang kedua, dokumen. Minta tuan-tuan, perempuan simpan resit dan rekod perbelanjaan bagi tujuan pelepasan cukai dalam tempoh 7 tahun. Simpan baik-baik buat filing. Dan ini adalah yang terbaru juga. Bagi skamer tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati dengan skamer. Dapatkan pengesahan daripada lembaga hasil ataupun hasil sebelum melakukan transaksi apabila menerima panggilan meminta anda membuat bayaran cukai. Bukan sahaja panggilan, pastikan anda tidak klik apa-apa pautan yang dihantar kepada anda melalui email yang meragukan. Ini sangat-sangat berhati-hati tuan-tuan dan perempuan. Ramai kejadian skamer di luar sana. Okey? Dan untuk hubungi kami kan, tuan-tuan dan perempuan boleh hubungi kami di Hasil K-Line. Kalau tuan-tuan boleh ada pensel, ada pen, boleh tulis nombor ni kan. 038911 1000. Yang 1000 maknanya. Atau gunakan Hasil Chat. Ataupun tuan-tuan boleh mengikuti laman media sosial Hasil sama ada di Facebook, Instagram ataupun Twitter. Dan yang paling penting, tuan-puan boleh melarai portal rasmi Hasil di www.hasil.gov.my. Okey. Itu dia. Baik, itu dia pesanan daripada Encik Muhammad Afiq alias Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Shah Alam dalam program Klinik Cukai pada waktu ini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Demikian tadi